Hari ini saya nak kongsikan tentang asas Microsoft PowerPoint. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua pengenalan tentang Microsoft PowerPoint. Alright, so first kali saya buka terlebih dahulu saya punya PowerPoint. Alright, bila kita dah buka Microsoft PowerPoint, apa yang kita nampak dalam ni, inilah yang kita nampak. So dekat sini dia dah sediakan template-template yang sesuai, yang banyak boleh digunakan dan percuma saja. So biasanya dekat atas ni kita boleh pergi dekat more themes, kita boleh search dekat sini pelbagai tema yang kita nak. So dekat sini tak ada masalah. Kemudian kalau pergi dekat home balik tadi, dekat bawah ni dia akan tunjuk recent project. Macam saya kalau tak pernah buka lagi PowerPoint, dia tak akan keluar dekat bawah ni. Alright, bila kita dah buka dia akan keluar recent history kita, pernah buka file apa. Jadi kita kalau susah nak mencari file tu dekat mana, kita buka saja Microsoft PowerPoint dan kita boleh pilih yang mana kita nak buka, yang recent kita dah buka. So macam biasa kita boleh pilih tema-tema, kita boleh search tema yang kita nak. So pelbagai tema yang ada dekat sini. Akan tetapi kalau kita nak buka tema ni, kita nak download tema ni, kita kena pastikan kita sudah ada internet connection. Sebab kalau kita tak ada internet, dia tidak akan boleh load dia punya tema. So itu saja untuk asas tentang bila nak buka, macam mana kita nak buka dan ada tema yang menarik. Alright, so kita proceed kepada blank presentation. So kita proceed kepada blank presentation. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan tentang tools yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. So first kali dekat tools bar dia, di belah kiri sekali akan ada file. So dekat file ni dia pergi dekat yang tadi, yang masa buka tadi. So kita boleh back dan okay, dekat sini home. Okay, dekat home ni first tools dia ada clipboard. Okay, clipboard ni kita nak menggunakan function cut, copy, paste dan format painter. Kemudian yang kedua dia ada slides punya tool. So dekat sini kita boleh buat new slide. Contoh kalau saya tekan new slide, so dia akan tambah new slide kat bawah ni. Alright, so dekat kita juga boleh pilih layout bagi setiap slide tu. Contoh slide pertama saya nak layout, so pelbagai layout yang dia akan sediakan bergantung kepada tema kita. Kemudian okay, yang ni kita boleh tekan reset untuk di reset kepada asal. Kalau kita dah buat something ke kan, kita boleh tekan button reset kat sini. Kemudian dia ada font tool. So dekat sini contoh saya tuliskan okay, saya tulis dekat sini. Saya boleh gunakan font tool dekat sini. Saya nak ubah font menjadi font lain. So yang ni tak ada masalah. Nah ni nak besarkan font macam biasa, ni macam Microsoft Word saja. Kemudian dekat paragraph punya tool, dekat sini kita boleh adjust alignment. Kita boleh ke kiri, kita boleh ke kanan, boleh tengah. Okay, alignment tengah. So yang ni kita boleh buat ni sama juga seperti Microsoft Word. So kita boleh buat point dekat sini, ada A, ada B, ada C. Ni contoh kita boleh gunakan paragraph tool. Saya nak buat point, so senang untuk kita buat point. Alright, so dekat sini pula kita boleh gunakan text direction. Okay, kita boleh buat horizontal ke, rotate dia belah mana pun tak ada masalah. So itu saja untuk paragraph. Dan kemudian untuk drawing tool. Okay, dekat drawing tool kita ada dekat sini text box. Contoh dekat sini saya nak tambah lagi text box, saya boleh pergi dekat sini text box. Alright, dan saya boleh tulis something. Okay, saya boleh tulis something. So dekat sini banyak lagi bentuk-bentuk yang disediakan secara percuma dan kita tak payah cari Google pun kita nak bentuk apa-apa pun. Sini dia dah ada asas bentuk dia yang dia memang sediakan. Alright, so itu untuk drawing tool. Dan dekat sini kita boleh adjust. Contoh saya masukkan ni tadi, saya boleh adjust dia, shape fill. Saya boleh letakkan warna apa yang saya nak, dan shape outline dia saya boleh letak warna apa yang saya nak. So dengan drawing tools ni, dia juga
akan memudahkan kerja-kerja kita dan dia mempercepatkan kerja-kerja kita. Kemudian contoh kemudian kita ada editing tools. Editing tools ni kegunaan dia, kita nak replace text. Contohnya saya nak ASDA ni saya silap tulis, saya nak pakai nak replace tool, saya tulis ASDA dan replace with Omar Didik. Alright, kita find next. Okay, kita replace all dan tekan OK. Dia akan automatically tukar perkataan yang find what sehingga kepada replace with. Okay, kemudian dekat sini kita boleh select tools. So ni macam biasa kita boleh select tools dia. Kemudian belah kanan ni akan ada kalau kita ada install Adobe Acrobat Reader. So ni tak ada masalah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Kemudian kita bergerak kepada insert tool. Okay, dekat insert tool ni banyak yang juga yang kita akan gunakan. So ni sama macam tadi, kita boleh buat new slide. Sama macam frame yang pertama, kita boleh gunakan frame dekat sini, new slide. Sama juga. So new slide. Okay, kemudian kita ada function, kita ada tables punya tool. Kat sini saya boleh masukkan table berapa yang saya nak. Sama juga macam Microsoft Word. Dan kemudian saya nak masukkan gambar. So gambar ada dua jenis. Satu daripada kita punya laptop ataupun komputer, yang kedua daripada online. So kita tengok daripada online. So dekat sini kita kena search gambar apa yang kita nak. Alright, pastikan gambar kita nak see gambar tu kita juga kena ada internet. Alright, contoh saya nak search buah apple. So dekat sini dia dah sediakan gambar apple dan saya tekan insert. Alright, dia akan download gambar tersebut dahulu. Alright, so dia terus masukkan gambar apple dan gambar apple ni dia dah format PNG, jadi dia dah kalau background ni dia akan nampak cantik juga. Alright, kemudian kita pergi dekat insert tool lagi. So ni kita nak masukkan screenshot. Ni kita nak masukkan foto album, banyak-banyak gambar dalam satu sekali masuk. Kemudian kita nak masuk shape. So shape ni yang tadi juga kita boleh masukkan bentuk-bentuk yang disediakan. Kemudian icon. Okay, icon ni juga sama juga, kita kena ada internet untuk kita access icon. So bagi saya icon ni banyak saya gunakan dalam pelbagai nak buat slide, pelbagai kegunaan orang cakap. So memang mudah kalau kita nak buat apa-apa pun. Alright, so saya masukkan dulu, insert saja. Okay, dia akan automatically masuk ke dalam frame ni. Kemudian kita pergi ke insert lagi. So saya boleh masukkan 3D model. 3D model kita kena ada dalam komputer ataupun dalam stock 3D model. Kemudian kita kena ada smart art. Ya, kita boleh gunakan smart art. Yang ni nanti kita akan explain secara terperinci lagi. Sama juga dengan chart. Okay, carta ni kita boleh masukkan daripada Excel, kita boleh link daripada Excel. Yang ni saya akan tunjuk juga dengan untuk video lain lagi, untuk video akan datang lagi saya akan tunjukkan nanti. Kemudian kita boleh tools dalam insert tools ni kita ada zoom, kita ada link, kita ada action. Okay, yang ni kita nak masukkan, kita nak linkkan dia. Kita nak linkkan dia bagi dia sama. Kemudian kita ada text tool. Okay, dekat text tool ni kita sama juga macam tadi, kita nak masukkan teks dalam Microsoft PowerPoint. So dekat sini pun sama saja. Okay, kita masukkan slide number boleh. Okay, tak ada masalah. Object tool. Okay, kalau object tool, okay, dekat sini kita nak insert smart object. Yang ni biasanya kita nak masukkan database. Macam saya tak ada database, tak perlulah masuk. Alright, so okay, kemudian dekat kita ada pergi kat symbols tool. Dia ada equation, dia ada symbol. Yang ni juga sesuai untuk cikgu-cikgu nak mengajar matematik. So yang ni banyak kegunaan lah. Okay, kemudian kita ada video. Nah, ini nak masukkan video. Kemudian kita nak masukkan audio. Kemudian kita nak screen recording. Alright, kemudian kita pergi dekat draw tools. Okay, dekat sini kita boleh buat lukis-lukis. So ni dia dah sediakan 4 warna yang berbeza.
Okay, empat jenis pen yang berbeza. Okay, yang hujung sekali ni highlighter. Okay, yang pertama pen hitam, yang kedua pen merah, yang ketiga pensel. So kita boleh buat lukis-lukis, so tak ada masalah dekat sini. Kemudian kita boleh tambah pen apa yang kita nak. Okay, saya nak tambah pensel. Okay, saya boleh pilih warna. Saya nak pensel saya warna ni. So tak ada masalah. Saya boleh customize warna apa saya nak, asalkan saya pergi dekat add pen. So saya boleh juga padam apa yang saya dah buat tadi, dan saya boleh buat pembaris. So pembaris saya nak letak dia, saya nak buat ukur ke, so tak ada masalah, saya boleh buat mengukur. Kemudian saya boleh ink to shape. Okay, saya boleh buat jadi bentuk. Okay, yang ni kita kena belajar lagi untuk video seterusnya. Seterusnya kita pergi dekat design. Okay, dekat design ni main peranan juga untuk bagi template kita cantik. Yang ni biasanya kalau kita tak guna tema, kita boleh gunakan design. So dekat sini banyak design yang disediakan untuk kita. Dia akan automatically untuk semua slide terus. Alright. So tadi saya tulis Omar Didik dekat sini, kemudian dia akan ada dekat bawah. So inilah function design. Kemudian kita pergi dekat transition. Okay, dekat transition ni dia main peranan untuk daripada dia pertukaran, efek pertukaran daripada slide 1 ke slide 2, ataupun slide 2 ataupun slide 3 ataupun slide 3 atau slide seterusnya. So kalau kita nak buat efek dia, kita tekan terlebih dahulu. Okay, saya nak buat contoh. Okay, kat sini. Okay, daripada slide ni ke slide ni, kita tekan, contoh saya nak tekan fade. Okay, okay, saya kena masukkan something dulu kat dalam ni. Okay, ABC. Contohnya daripada slide ni dia akan bertukar kepada slide ni. Okay, dia akan ada transition. Okay, nampak dia ada fade. Okay, itulah transition daripada slide ni kepada slide ni. Dia akan jadi general pertukaran. Alright, so tu untuk transition. Kemudian kita pergi untuk animation. Animation ni daripada dia untuk setiap perkataan. Contohnya saya ada lagi perkataan sini, C, D, E, F, D, E, F. Okay, contoh dekat sini. Okay, saya nak masa present tu yang mana akan keluar terlebih dahulu. So saya ini untuk setiap slide. So saya tekan yang ni dan saya tekan fade. Dia akan tulis nombor dekat situ nanti. Okay, nombor 1. So dekat sini bila saya buat wipe, dia akan jadi nombor 2. Contohnya saya pergi dekat presentation. Okay, dia keluar ABC dulu, lepas tu dia keluar D, E, F. Alright, so beza dia transition tadi untuk frame kepada frame, slide kepada slide. Kalau kita pergi dekat animation, dia daripada perkataan ataupun objek dalam satu slide kepada objek seterusnya. So itu saja. Nanti kita akan explain secara lebih lanjut tentang animation dalam video seterusnya nanti. So kemudian kita pergi dekat slideshow. Okay, dekat slideshow apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita boleh mulakan presentation. Alright, dekat sini sama saja macam kita pergi dekat bawah ni. Okay, function dia sama saja. Kita boleh buat boleh mulakan pembentangan. Alright, kemudian kita boleh ini semua tools dia, tools untuk kita buat pembentangan. Yang ni kita boleh, okay, untuk record slide kita pergi dekat recording tools sekejap lagi. Kemudian kita pergi dekat review. Okay, dekat review ni banyak juga saya gunakan. Contohnya saya nak check, saya nak tukar, saya nak translate daripada BI kepada BM. Saya gunakan language ni, saya gunakan translate ni. So bila saya gunakan translate ni, dia belah sini dia akan ada pengganti dia. Contoh saya tulis kat sini cook.
So dekat sini dia detect saya select cook ni. So dekat sini saya boleh pilih, saya boleh tukar kepada language yang saya nak. Okay, saya pilih Malay. Alright, so dia akan tulis dekat sini masak. So saya pun ganti balik, saya select dia, saya tekan insert. So dia akan gantikan apa yang saya nak tadi, apa yang saya nak translate tadi. So banyak kegunaan dekat review ni. Kita boleh check bahasa kita, kita boleh tukar bahasa kita, dan kita boleh compare daripada presentation tu, slide dia kita boleh buat comparison. Kemudian kita pergi dekat view. Okay, dekat sini hanyalah kita nak macam mana kita nak tengok preview Windows kita nak tengok macam ni ke, kita nak tengok macam ni ke, semua dalam satu slide sebagai nota ke, reading view ke. Alright, itu saja. Alright, kemudian kita boleh pergi dekat recording. Alright, untuk recording kita boleh tekan dekat sini untuk kita buat recording. Alright, untuk video recording saya sudah sediakan video sebelum ni. Saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat rakaman screen menggunakan Microsoft PowerPoint. Tak perlu software-software lain, software berbayar yang lain. Kita hanya perlukan Microsoft PowerPoint untuk kita record screen kita, dan kita boleh buat screenshot. Kita boleh ambil gambar. Okay, kita pergi dekat sini balik. Okay, kita boleh buat screenshot. Okay, so screenshot ni dia akan ada hasil screenshot kita dalam yang kita pernah screenshot. Kemudian kita boleh buat screen recording. Ni sama saja, dia lebih kurang je. Record slideshow, screen recording ni lebih kurang saja. Dan ini kita nak masukkan video, nak masukkan audio, dan kita nak ni, kemudian kita nak save show kita, dan ni kita nak export to video. Kita dah record tu, kita nak export kepada video. Kemudian kita pergi dekat add-ins. Okey, untuk add-ins tak semua orang ada. Yang ni hanya yang siapa yang install add-ins saja. Add-ins ni contohnya kita guna Camtasia. Saya guna Camtasia, dia akan ada dekat sini dia punya recording Camtasia. Okay, dia berbeza recording Camtasia dengan recording yang asal disediakan di dalam Microsoft PowerPoint. Kemudian kita pergi dekat help. Okay, yang help ni tak ada apa-apa pun, kita nak minta bantuan pun tak perlu. Kemudian kita ada Acrobat. Acrobat ni juga dia akan ada kalau kita install Adobe Acrobat Reader. So itu saja untuk pengenalan tools yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Alright, kalau ada apa-apa pertanyaan soalan, boleh tanya di ruangan description di bawah, di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton, dan selamat mencuba. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan bye.